Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita dapat bertemu lagi dalam rakaman tazkirah ini. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah, nikmat rezeki, nikmat kehidupan, untuk kita teruskan kehidupan kita di dunia ini, untuk kita teruskan hidup kita di atas muka bumi ini dengan kita melaksanakan apa yang telah disuruh, yang diperintahkan oleh Allah ke atas kita. Telah berkata almarhum Dr. Fathi Yakan rahimahullah, dia menjelaskan pada kita di atas dunia ni ada 3 kategori manusia. Kategori yang pertama menjadikan dunia ni sebagai adalah segala-galanya baginya adalah dunia. Itu kategori yang pertama. Maksudnya bagi dia hidup dekat dunia ni adalah untuk dunia semata-mata. Tidak ada lain daripada itu. Dia tak fikirlah tentang akhirat, dia tak fikirlah tentang syurga neraka, dia tak fikirlah tentang dosa pahala. Yang diingat hanyalah dunia semata-mata. Yang dipentingkan hanyalah dunia semata-mata. Dia hidup hanya untuk dunia. Dia berusaha macam-macam dekat dunia ni hanya untuk dunia dia saja. Langsung dia tak fikir pasal pembalasan daripada Allah. Langsung dia tak fikir pasal apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Dia tak fikir semua tu. Bahkan dia tidak mahu langsung mendengar dan membincang tentang hal-hal yang berkait dengan akhirat, dengan kubur, alam barzah, dengan kematian dan sebagainya. Sebab bagi dia membicarakan ataupun cerita benda-benda macam tu boleh menghalang dia daripada untuk memfokuskan pada dunia yang diidam-idamkan. Jadi jelaslah golongan yang pertama seperti ini golongan yang tidak baiklah. Golongan yang mesti kita hindarkan. Jangan kita jadi golongan seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan manusia yang hidup dekat dunia ni dia tak ada pedoman hidup, tak ada matlamat hidup. Ini pun sama golongan yang jenis dia disebabkan tak ada pedoman hidup, tidak ada matlamat hidup, dia tak fikirlah tentang kebaikan dia di dunia. Apa yang perlu dibuat soal nak cari rezeki, nak cari orang kata nak bekerja ke, nak berniaga, dia tak fikir semua tu. Apatah lagi nak fikir tentang keadaan di akhirat nanti pun dia tak fikir. Soal halal haram dia tak fikir semua tu. Pasal dia tidak ada matlamat hidup, tak ada pedoman hidup. Jadi kadang-kadang orang macam ni dia tak percaya pada agama, dia tak percaya pada keimanan, dia tak percayalah. Kalau kita tengok dulu dunia kita ni orang duk amal hipis, contoh golongan hipis. Itu salah satu contoh yang tidak ada arah tuju kehidupan. Kehidupan yang tak menentu, yang tak terurus,
hidup dengan dadah, berhibur semata-mata, langsung tak ada apa kehidupan dia. Jadi ini juga golongan yang tak sepatutnya, golongan yang mesti ditolak, yang tidak baik, yang kita kena hindarkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kata ulama, jenis manusia yang ketiga dekat dunia ni ialah jenis manusia yang menjadikan dunia ini sebagai peluang dia untuk mencari keselamatan, kesejahteraan di akhirat nanti. Inilah manusia yang beriman pada Allah. Maknanya kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, dan kita terus hidup dekat dunia ni dengan keimanan, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah berterusan. Dan kita teruskan hidup macam biasa. Kita berniaga macam biasa. Kita bekerja macam biasa. Dan kita teruskan aktiviti kita. Kita teruskan. Tetapi pada waktu yang sama, dan kita jadikan aktiviti kita, pekerjaan kita, perniagaan kita ni untuk mencapai keredaan Allah. Yang bermaksud kita mengikut cara yang telah ditentu, yang ditetapkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi SAW. Dengan kita mencari rezeki yang halal, niat kita nak beri nafkah pada isteri, pada anak-anak, pada keluarga kita. Dan kita berniat dengan harta yang ada, hasil daripada kerja kita, usaha kita, perniagaan kita, sebagainya. Kita nak sedekahkan sebahagiannya, kita nak infakkan, nak beri zakat sebagainya. Jadi ini yang diajar oleh Islam. Jadi pasal itu golongan yang ketiga, golongan yang selamat. Inilah golongan yang beriman pada Allah. Maknanya hidup kat dunia ni, berapa umur yang Allah beri pada kita ni, kita habiskan untuk mencari keredaan Allah, untuk kita teruskan beramal, untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Jadi kerana itu tidak salah kita minta pada Allah supaya Allah panjangkan umur kita. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata, as-sa'adah kullu sa'adah tulil amri fi ta'atillah. Nabi jelaskan pada kita, orang yang paling bahagia ialah orang yang panjang umur dalam keadaan taat pada Allah. Yang bermaksud kita nak panjang umur ni pasal apa? Pasal kita nak melaksanakan ketaatan pada Allah. Kita nak beramal, kita nak beriman, nak melaksanakan kebaikan, nak melaksanakan kebajikan. Kita nak berjihad fisabilillah, kita nak berdakwah, nak mengajak manusia kembali pada Islam. Bila kita panjang umur dalam keadaan macam tu, kata Nabi, kitalah manusia yang paling bahagia. Jadi kerana itu kita teruskan usaha kita. Kita hidup, teruskan kehidupan kita ni. Walaupun pada hari ni kita sedang diuji dengan wabak virus COVID-19 ini, walaupun diuji seperti ini, janganlah kita berputus asa. Sebab kadang-kadang bila ada ujian seperti ini, ada manusia yang berputus asa. Yang mana mereka merasakan seolah-olah dunia ni dah habis, dah tak ada harapan dah untuk kita, dah tidak ada dah kebaikan dah untuk kita, kita hanya tunggu mati saja sebagainya. Itu tidak betul. Dan kita kena yakin dengan adanya apa yang berlaku hari ini ialah ujian daripada Allah. Peringatan daripada Allah. Allah nak ingatkan kita, pada orang yang berdosa segera kembali pada Allah. Pada orang yang berdosa segera bertaubat, segera tinggalkan dosa dan maksiat dan kembali segera pada Allah dan menjadi manusia yang taat, yang beriman pada Allah. Dan ini ujian bagi manusia yang beriman. Orang yang beriman pada Allah macam kita ni, kita kena ingat, maknanya dengan ujian seperti ini, peringatan daripada Allah supaya kita teruskan lagi, tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kita berazam, lepas daripada ni kita nak kuatkan lagi amalan kita, nak kuatkan lagi jihad kita, nak kuatkan lagi dakwah kita. Kita nak kuatkan lagi kesatuan Islam kita, nak kuatkan ukhuwah kita, sebagailah. Mana kita tidak berputus asa. Kita tak berputus asa dengan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Allah jelaskan pada mereka, pada hamba-hamba Allah yang melampaui batasan, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi manusia yang berdosa, yang lalai, yang maksiat, yang alpa, yang lupa pada Allah. Kita ada lupa kita pada Allah. Ada masa kita lalai pada Allah. Pada ayat ni Allah suruh pada kita ni. Allah Ta'ala ajak kita, Allah pujuk kita. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Yang bermaksud kita ni yakin dengan keluasan rahmat Allah. Yang bermaksud kita yakin keluasan rahmat Allah ni, yang bermaksud yakin dengan keampunan Allah, keluasan keampunan Allah. Kita yakin keluasan nikmat daripada Allah, kita yakin keluasan pertolongan daripada Allah, kita yakin. Sebab itu pada hari ni keadaan kita yang sedang di PKP ni, ini peluang kita nak kita bermunajat pada Allah. Kita berdoa penuh yakin. Dengan keluasan rahmat Allah ni, Allah akan kabulkan doa kita, Allah akan selamatkan kita daripada azab ini, Allah akan selamatkan kita daripada bala ini. Allah akan bebaskan kita daripada ujian ini. Kena berterusan berdoa dengan penuh keyakinan pada Allah, dengan tidak berputus asa. Kita minta pada Allah sungguh-sungguh, Allah peliharalah kita, keluarga kita dan negara kita daripada azab dan bala bencana ini, dan azab ataupun ujian ini. InsyaAllah, yang penting yakin dengan keluasan rahmat Allah. Kita lihat sejarah Nabi SAW dengan keyakinan Nabi terhadap keluasan rahmat Allah, yang bermaksud juga berjiwa besar. Berjiwa besar ni, manusia yang berjiwa besar ialah manusia yang yakin pada keluasan rahmat Allah, yang berjiwa kaya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan pada kita, orang yang paling kaya bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling kaya, orang yang kaya jiwanya, yang kaya hatinya. Tu dia tuan-tuan, sahabat-sahabat, para sahabat sekalian, muslimin dan muslimat. Kita kaya jiwa, maknanya kita yakin pada keluasan rahmat Allah. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bayangkan Nabi daripada seorang berdakwah, menghadapi tentangan yang hebat, tapi Nabi tak berputus asa. Bahkan Nabi yakin pada keluasan rahmat Allah. Nabi yakin dengan pertolongan daripada Allah, maka Nabi tak berputus asa. Tiba saat Nabi berjaya. Berjaya menyebarkan Islam bukan hanya di tanah Arab, bahkan seluruh dunia. Bahkan Islam sampai pada kita. Alhamdulillah. Ini juga yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, para salafus salih yang terdahulu. Ini sifat kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan itulah keadaan kita hari ini, jangan berputus asa. Yakinlah pada keluasan rahmat Allah. Allah lah yang memberi rezeki pada kita, nikmat pada kita, kehidupan pada kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi kena yakin. Jadi maknanya kita sebut tadi, antara yang perlu kita ingat waktu PKP ini, inilah peluang yang Allah beri pada kita untuk kita bermuhasabah balik. Untuk kita kembali dan bertaubat dan bermunajat pada Allah. Dan kita yakin Allah akan berikan pertolongan pada kita. Minta sangat Allah ampunkan dosa kita. Dan yakin tiba saat akan datang pertolongan daripada Allah. Allah akan membebaskan kita daripada perkara ataupun ujian ataupun wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, itulah sedikit tazkirah kita pada hari ini. Jadi kita kuatkan keyakinan kita pada Allah dan kuatkan pergantungan kita pada Allah, dan teruskan munajat kita, berdoa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tazkirah kita pada esok hari.
dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Dan teruskanlah kita sebarkan mesej ini, tazkirah ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah, keampunan daripada Allah. Dan Allah terus memelihara kita daripada sebarang bentuk keburukan, kejahatan, fitnah dan sebarang bentuk musibah dan bala bencana, insya-Allah. Wasiru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.